Okey, sekarang kita akan pergi kepada langkah yang keempat. Okey, langkah yang keempat kita buat dalam kotak yang ada tajuk ni. Okey, kita pergi kepada langkah yang keempat. Okey, bina garisan dari titik A selari dengan Z1 dan Z2. Tandakan lebar objek sebagai AC dan panjang objek sebagai AE. Okey, jadi kita semula daripada langkah yang pertama. Okey, kita buat paksi X. Okey, kemudian kita buat paksi Y. Okey, kemudian kita buatkan kotak untuk kita buat paksi Z1 dan Z2. Pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, kita buat Z1. Okey, kemudian kita buat Z2. Okey, tandakan Z1 dan Z2. Okey, kemudian kita tandakan tinggi objek untuk langkah ketiga. Okey, tinggi objek. Okey, tinggi objek ni kita namakan dia sebagai A. Okey, sekarang dalam langkah 4 ni dia minta untuk kita buat garisan selari. Okey, sama dengan Z1 dan juga selari dengan Z2. Okey, kita buat dahulu selari dengan Z1. Okey, dan juga selari dengan Z2. Okey. Okey, selepas itu dia minta kita tandakan lebar objek sebagai AC. Okey, jadi kita akan buat lebar objek. Okey, jadi kita tandakan untuk lebar objek. Okey, katalah saya tandakan di sini. Okey. Jadi dia adalah C. AC. Okey, kemudian panjang objek sebagai AE. Okey, jadi kita tandakan panjang objek. Okey, AE. Okey, saya tandakan di sini. Okey, ini adalah E. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang kelima. Okey, langkah yang kelima kita buat di bawah dia. Bina garisan tegak dari C memotong dari titik C memotong garisan Z2 dan daripada titik G memotong Z1.
labelkan sebagai CD dan juga EF. Oh, maaf ini bukan G, ini E. Okey, sebelum kita pergi kepada langkah kelima, kita ulang semula daripada langkah 1 sehingga 4. Okey, kita buat paksi X. Okey, kemudian kita buat paksi Y. Okey. Kemudian kita akan buat segi 4 untuk kita dapatkan paksi Z1 dan juga Z2. Okey, pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, kita ambil Z1 dan Z2. Okey. Kemudian kita tandakan ketinggian objek. Okey, kita tandakan ketinggian objek dan kita labelkan dia sebagai A. Okey, kemudian kita buat satu garisan selari yang selari dengan Z1 dan juga yang selari dengan Z2. Okey. Tandakan lebar objek yang kita namakan dia sebagai titik C. Manakala kita tandakan pula panjang objek, okey, yang kita kenali sebagai titik E. Okey, jadi di sini dia minta kita buat garisan tegak dari titik C memotong Z2. Okey, manakala daripada titik E memotong Z1. Okey, jadi kita akan buat satu-satu. Okey, daripada titik C kita akan memotong Z2. Okey, jadi memotong ke bawah. Okey, akan potong. Kemudian daripada titik E ni dia akan potong Z1. Okey, jadi dekat sini dia suruh labelkan sebagai CD dan juga EF. Okey, jadi kita akan labelkan CD dan EF. Okey, ini C, jadi dekat bawah ni adalah D. Atas ini adalah E, jadi dekat bawah ni adalah F. Okey, itu adalah langkah yang kelima. Okey, kita lanjutkan kepada langkah yang keenam. Okey, langkah yang keenam. Okey, kita buat di bawah. Bina garisan dari C selari dengan E dan garisan dari E selari dengan AC. Kemudian labelkan sebagai labelkan dia punya persilangan itu titik persilangan nanti yang bila kita buat tu
kita labelkan dia sebagai G. Okey, kita buat. Mula daripada langkah pertama, kita buat paksi X. Kemudian kita buat paksi Y. Okey, kemudian kita akan buat kotak untuk dapatkan Z1 dan Z2. Pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, Z1. Kemudian kita buat Z2. Okey, kemudian kita dapatkan tinggi objek. Kita labelkan dia sebagai A. Kemudian kita buat garisan selari yang sama dengan Z1. Dan kita buat garisan selari yang sama dengan Z2. Okey, kemudian kita buat lebar objek. Okey, lebar objek. Dan juga panjang objek. Okey, untuk lebar objek, kita namakan dia sebagai titik C. Manakala untuk panjang objek, kita namakan dia sebagai titik E. Okey, kemudian kita turunkan daripada titik C dan E itu, okey, memotong kepada Z2 dan Z1. Okey, E pun turun. Okey, dan kita namakan dia sebagai CD dan juga EF. Okey, sekarang dia minta kita bina garisan C selari dengan AE. Okey, selari dengan AE dan juga dari E selari dengan AC. Okey, kemudian labelkan persilangan itu sebagai G. Okey, kita buat sama-sama. Okey, dari C selari dengan AE. Okey, ini adalah AE. Jadi dia nak selari dengan garisan ini daripada C. Okey, kita tarik daripada C. Pastikan dia selari dengan AE. Okey, manakala daripada titik E selari dengan AC. Okey, jadi daripada E ini kita selarikan dengan AC. Okey, jadi labelkan persilangan itu sebagai G. Okey, jadi G dekat sini. Okey, kita namakan atau kita labelkan dia sebagai titik G. Okey, jadi selesai untuk langkah yang ke-6.